sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cubaan yang besar dari Tuhan. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu iaitu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Jadi pada hari ini dirahmati Allah, pada pengajian kita yang sebelum ini kita telah sebutkan bahawasanya pada ayat yang sebelum ini, iaitu ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala mula untuk khitab atau mula berbicara tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mula menyeru kepada Bani Israel. Dan apabila Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Bani Israel yang diseru di sini ialah Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Bani Israel yang hidup selepas daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Bani Israel seperti mana kita sebut sebelum ni, supaya menunaikan amanah mereka, menunaikan janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum, ayat 40 sebelum ni. Tunaikanlah, penuhilah janji-janji kamu, maka nescaya aku akan penuhkan janjiku kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Bani Israel supaya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Bani Israel lebih mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, lebih lagi daripada orang Quraisy, lebih lagi daripada Muhajir, daripada Ansar, daripada Aus dan Khazraj. Mereka lebih mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada sesiapa pun di atas muka bumi ketika itu. Kenapa? Kerana mereka dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat yang di dalamnya ada sifat-sifat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana mereka ingkar kepada arahan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala jadikan mereka tu hina. Maka dalam ayat yang ke-49 yang kita baca ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mula menghitung nikmat Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi dalam ayat 49 ni nikmat Allah yang pertama yang Allah Taala kurniakan kepada Bani Israel. Dan nikmat ini disebut ialah nikmat yang diberikan kepada nenek moyang Bani Israel. Bukan nikmat ini diberikan kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi nikmat kepada nenek moyang adalah ibaratnya nikmat kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad juga. Kenapa? Kerana kalau Allah tidak beri kurniaan Allah kepada nenek moyang Bani Israel, nescaya Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berada di situ, tidak akan wujud di situ. Akan berlakunya penghapusan etnik oleh Fir'aun dan kuncur-kuncur Fir'aun. Tapi oleh kerana Allah SWT selamatkan mereka, maka itu kurniaan yang Allah Ta'ala kurnia kepada nenek moyang Bani Israel, dan kurniaan itu Allah SWT beri kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala sebut wa idh najjaynakum, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, wadhkuru, dan ingatlah ni menuju kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, wa idh najjaynakum ay abaakum, kami selamatkan nenek moyang kamu, wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabiyina, dan seruan ini dan apa yang selepasnya dituju kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dianugerahkan, dikurniakan kepada nenek moyang mereka, supaya memberi peringatan kepada mereka tentang nikmat Allah kepada mereka, supaya mereka beriman. Min ali Fir'aun, ingatlah apabila tatkala kami selamatkan kamu, iaitu nenek moyang kamu, daripada ali Fir'aun. Ali di situ bermaksud keluarga, tapi
asal maksud dari sudut bahasanya ahli itu keluarga. Tapi maksud ahli di sini ialah menteri-menteri wazarah dan juga junud dan juga orang sekeliling Firaun yang menjadi khadam-khadam Firaun. Jadi Allah selamatkan Bani Israel daripada Firaun dan konco-konco Firaun. Bukan keluarga Firaun, sebab keluarga Firaun ada juga yang beriman. Jadi Allah selamatkan Firaun daripada pengikut-pengikut Firaun yang mereka itu yasumunakum, yudhiqunakum. Kalau kita tengok terjemahan dia, yang menimpakan siksaan yang sangat berat. Su'al azab asyaddahu wal jumlah hal min dhamir najjaynakum. Ada setengah kata al jumlah hal min ali fir'aun. Itu dia sudut bahasa Arab lah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Itu kurnia pertama Allah Taala kepada Bani Israel. Tapi disebut perkara itu secara umum dan dijelaskan dalam ayat yang selepas ini. Cuma apa perkara yang disebut oleh guru hamba Fadilatul Syekh Ali Jumaah hafizahullah, dia kata bila Allah Subhanahu wa taala peringatkan satu kaum itu tentang satu kurniaan yang Allah Taala kurniakan kepada mereka, maka dalam Al-Quran, maka itu sebenarnya dituju kepada kita. Kerana Quran ini bukan Allah Taala tuju kepada Bani Israel. Al-Quran ini Allah Taala turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Allah Subhanahu wa taala mencerita berkaitan dengan sejarah Bani Israel dalam Al-Quran, jadi bukanlah Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita baca sejarah kemudian kita tidak mengambil peringatan. Jadi tentang Bani Israel ni Allah Taala kurniakan anugerah yang sangat hebat pada mereka. Faddalnakum ala alamin. Dalam ayat lain Allah Taala sebut kami lebihkan kamu daripada umat di seluruh dunia pada ketika itu. Jadi kalau nak kait dengan umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata guru hamba, kita ni Allah Taala sebut kuntum khaira ummah. Kamulah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang diturunkan kepada umat manusia. Jadi kalau kita Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita ni menjadi umat yang terbaik, tetapi kalau kita melanggar perjanjian kita dengan Allah, kalau kita tidak melakukan apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni sama dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel apabila dia langgar perjanjian dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diusir daripada Madinah. Dia dibunuh oleh tentera-tentera Islam. Dia ditimpa dengan kehinaan kalau dia tak masuk Islam. Tapi ada juga Bani Israel masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam dan sebagainya. Ada Bani Israel masuk Islam. Tapi kalau tak masuk Islam, maka mereka akan ditimpa kehinaan. Mereka tidak akan memimpin dunia. Jadi guru hamba kata sebab itulah umat Islam pada zaman sekarang ini tidak memimpin dunia. Kenapa? Kerana kita ni tidak menjadi khairul ummah. Kita ni tinggal kebanyakan, tidak semualah, tidak sini ni khairul ummah belaka. Jadi hak tak mari masjid, yang tinggal kewajipan dalam Islam. Jadi oleh kerana tinggal kewajipan, maka Allah Subhanahu wa taala tarik nikmat kemuliaan seperti mana yang dikurniakan kepada umat-umat terdahulu, yang mereka itu yang mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel daripada tentera-tentera Firaun ialah kerana mereka pada ketika itu melakukan apa yang Allah Taala perintah. Gua berkata kerana mereka masa tu semaya, kerana mereka masa tu puasa, kerana mereka tu perintah Nabi Musa, maka Allah Taala selamatkan mereka daripada Firaun. Maka Allah Taala jadikan mereka umat yang terbaik. Tapi Bani Israel ni berliku-liku sejarah dia. Naik turun. Dia selamat daripada Firaun, masalah lain pula. Nanti disebut. Baik, yasumunakum su'al azab. Jadi menimpakan kepada kepada Firaun, menimpakan kepada Bani Israel dengan sebuah azab asyaddahu. Dengan apa cara dia? Yudhabbihuna, sebut azab tu dengan cara yudhabbihuna, mereka ataupun tentera-tentera Firaun ini menyembelih. Bayanun lima qablahu, menjelaskan yasumunakum tu abna'akum al-mauludin wa yastahyuna ay yastabquna, bermaksud menghidupkan, nisa'akum, membiarkan hidup perempuan-perempuan kamu. Jadi Bani Israel yang ada pada zaman Firaun
pada zaman itu disebut oleh Al-Imam Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, zaman itu lebih kurang pada tahun 1500 sebelum Masihi. Bani Israel ni menetap di Mesir ialah pada tahun 1900 sebelum Masihi. Dan kali pertama Bani Israel menetap di Mesir ni ialah ketika Yaqub dijemput oleh Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf lah orang pertama daripada Bani Israel ni. Bani Israel ni anak Yaqub. Israel tu gelaran bagi Yaqub. Israel maksudnya Abdullah, hamba Allah, gelaran bagi Nabi Yaqub. Kenapa Allah Ta'ala seru dengan ya Bani Israel, hei anak-anak Israel? Kerana Israel itu adalah gelaran yang mulia diberi kepada nenek moyang dia paling besar sekali, iaitu Yaqub. Jadi sebab tu Bani Israel asalnya duduk di Palestin, Baitul Maqdis. Kemudian dijemput oleh Nabi Yusuf AS untuk menetap di Mesir. Dan pada zaman itu yang mengikut Nabi Yaqub AS 70 orang sahaja. Anak beranak dia lah, kerana Nabi Yaqub ni 12 orang anak. Maka dijemput semua anak beranak dia, anak isteri dia, cucu-cucu dia 70 orang menetap di Mesir. Dan masa tu Nabi Yusuf AS menjadi Aziz Mesir, iaitu kita kata Perdana Menteri Mesir. Dan raja yang merintah Mesir pada masa tu bukan Fir'aun. Raja yang merintah Mesir masa tu ialah Huksus. Tengok dalam Google jumpa Huksus. Dan Huksus ni raja yang dia berperang dengan Fir'aun. Dia berperang dengan Fir'aun, kemudian dia menang, maka dia jadi raja. Tapi tempoh pemerintahan Huksus tu sebentar, kata ada 200 tahun, 300 tahun. Tempoh pemerintahan Huksus di Mesir. Sebelum tu Fir'aun dan selepas tu Fir'aun. Jadi oleh kerana Nabi Yusuf AS ni baik dengan Huksus, iaitu raja pada ketika itu, dan apabila Fir'aun ambil alih semula pemerintahan Mesir daripada Huksus, maka Fir'aun ni dan tentera-tentera Fir'aun, menteri-menteri Fir'aun ni sangat hasad deki, sangat benci kepada Bani Israel, kerana mereka menjadi tali barut pada musuh dia, itu Huksus. Jadi sebab tu Bani Israel ini ialah bangsa yang dibenci oleh bangsa Fir'aun, kerana dia bangsa yang asalnya bangsa pemberontak yang nak keluar daripada kerajaan. Kita kata pembangkang lah. Kalau zaman lalu ni kita kata pembangkang, kena masuk dalam lokap, kena masuk ISA dan sebagainya. Jadi Bani Israel ni bangsa yang jahat. Bani Israel, Fir'aun ni bangsa yang tidak suka kepada bangsa Bani Israel. Jadi mengikut kata Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur, kerana itu Fir'aun dia ingin menghapuskan etnik Bani Israel dengan cara dia menyembelih anak-anak lelaki di kalangan mereka. Dan dia menghidupkan perempuan-perempuan di kalangan mereka itu. Sebab tu dikata wa yastahyuna nisa'ahum. Kalau menghidupkan begitu nampak baik pula, tapi bukan dihidupkan semata-mata menghidup, tapi dijadikan sebagai hamba kepuasan nafsu mereka sahaja. Kemudian dibunuh anak dia. Bila dapat anak, dibunuh anak. Tapi ada tempoh, tempoh yang mana apabila tidak ada anak lelaki yang lahir di kalangan Bani Israel, mereka tidak ada khadam-khadam. Mereka tidak ada koli-koli, hamba-hamba sahaya untuk mereka gunakan untuk buat kerja-kerja buruh, seperti membina piramid, membina bandar. Katanya bandar Memphis di Mesir itu ialah dibina oleh Bani Israel. Jadi koli nak bina bandar. Kalau kita ni kan buruh ambil daripada Nepal, ambil daripada Burma. Kenapa kita tak buat kerja-kerja gitu? Tapi Fir'aun dia guna Bani Israel untuk buat kerja-kerja buruh. Dan oleh kerana itu kata gua hamba, Bani Israel ni ada satu tabiat, kerana psikologi dia terbiasa dengan hidup sebagai hamba. Jadi orang yang biasa hidup sebagai hamba dah kali ni tidak sama dengan orang yang biasa hidup sebagai tuan, sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka. Jadi tidak ada dalam diri Bani Israel tu perasaan untuk memerdekakan bangsa dia. Tidak ada dalam diri Bani Israel itu satu idea untuk memberontak, tak ada. Kenapa? Kerana mereka sudah terbiasa dengan hidup secara hina. Dan satu lagi, oleh kerana tabiat mereka ni suka menjadi hamba, suka menurut apa sahaja perintah tuan dia, maka mereka ada satu tabiat, iaitu suka mengikut. Dan antara perkara yang dia suka untuk ikut apa yang dibuat oleh bangsa Fir'aun, ialah bangsa Fir'aun ni suka menyembah patung, suka menyembah berhala. Jadi sebab tu apabila Nabi Musa selamatkan Bani Israel daripada dikejar oleh Fir'aun sampai ke Semenanjung Sinai dan sebagainya, mereka masih lagi bawa patung-patung berhala dan mereka sembah pula, walaupun itu yang dilarang oleh Nabi Musa AS. Jadi kita ambil pengajaran daripada perkara ni. Gua berkata
kita tidak boleh mentarbiah, mendidik anak-anak kita atau siapa saja di negeri kita ni supaya menjadi tabiat di hamba. Kerana manusia ni Allah Ta'ala muliakan dia. Manusia ni Allah Ta'ala kurniakan akal. Jadi kita nak mendidiklah seorang itu dengan akal dia, dengan jiwa, dengan rohnya. Jangan jadikan seperti binatang. Kerana kalau tidak begitu, dia akan jadi serupa dengan Bani Israel. Yang mana mereka ni suka tu, okey, tak ada berasa nak memikir sendiri, nak buat sesuatu dengan sendiri. Baik. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna yastabquna nisa'akum liqauli ba'dil kahanati lahu inna mauludan yuladu fi Bani Israel yakunu sababan li dhahabi mulkika. Jadi katanya mereka melakukan azab itu terhadap Bani Israel kerana tukang-tukang tilik di kalangan mereka mengatakan, dia tilik, dia kata ada seorang lelaki yang akan lahir dalam kalangan Bani Israel dan dialah menjadi penyebab kepada musnahnya, hancurnya kerajaan Fir'aun. Dan perkara ini disebut dalam oleh Al-Imam Musawi dalam tafsir dia kata antara tukang tilik dia mimpi adanya api yang keluar daripada Baitul Maqdis, dan api itu keluar sampai ke Mesir dan dia membakar semua rumah-rumah kaum Qibti, iaitu kaum Fir'aun, sehingga hanya yang selamat ialah Bani Israel sahaja. Jadi ditafsir daripada mimpi itu, maka mimpi ini membawa kepada ini petanda kepada kehancurannya Fir'aun dan kerajaan Fir'aun. Dan Fir'aun yang merentah pada zaman itu Fir'aun min Fitah As-Sani, min Fitah kedua. Tapi Fir'aun yang jaga Nabi Musa AS, Fir'aun Ramses II. Kalau kita pergi ke Mesir, ada muzium Fir'aun. Tak ambil pun tak haji masuk. Ustaz, haji masuk. Nak masuk nak tengok bilik Fir'aun, sebutir-sebutir bilik tu pun kena bayar pula. Nak masuk muzium tu sudah, nak tengok bekas-bekas dia Fir'aun tu. Nak tengok Fir'aun yang mana diselamat, yang tenggelam dalam, dikatakan Fir'aun min Fitah 2 tu tenggelam dalam laut, yang dikaji oleh Barat, siapa nama tu, ada seorang saintis masuk Islam tu, nama apa tengok, Maurice Bucaille. Dia kaji-kaji, tengok-tengok ada garam, ada sedikit sodium ke garam tu di jasad mayat tu. Adalah Fir'aun tu. Di mana di muzium. Muzium tu kalau pergi ke Mesir di Kahira, ada di Medan Tahrir. Muzium boleh tengok Fir'aun yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bukti bahawa inilah orang yang pernah khianat, yang pernah cuba untuk membunuh para nabi. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus, tak silap hamba, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari ini, iaitu pada hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nunajjika bi badanika, kami selamatkan jasad kamu, iaitu jasad Fir'aun. Jadi Allah Ta'ala sebut satu mukjizat. Walaupun Nabi tidak pernah tahu bahawa Fir'aun ni mayat dia diselamatkan, tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hari ini kami selamatkan jasad kamu untuk menjadi peringatan kepada orang sebelum kamu, supaya jangan ingkar kepada perintah Nabi. Kalau tidak, kamu akan jadi serupa dengan Fir'aun. Tapi nak masuk tempat tu hamba pun tak berani. Kata ada sihir dan sebagainya. Baik. Jadi itu kejadian Fir'aun. Wa fi dzalikum ayil azab aw al inja bala'un ibtila'un aw in'amun min rabbikum 'azim. Dan pada azab itu menjadi satu bala, ujian, au in'amun, ataupun pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Jadi semua itu adalah ujian kepada Bani Israel, supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idh faraqna bikumul bahra wadhkuru wa idh faraqna, dan ingatlah wahai Bani Israel dan juga wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami faraqna ay falaqna, kami membelah laut, bikum ay bisababikum, dengan asbab kamu wahai Bani Israel, kamu dikejar oleh tentera-tentera Fir'aun. Katanya mereka keluar pada waktu malam menyelamatkan diri daripada tentera-tentera Fir'aun. Bilangan yang keluar itu disebutkan oleh Imam Musawi dalam tafsir dia ni, orang yang keluar, tentera Fir'aun yang keluar adalah 1,000,000 wa 700,000, 1,700,000.
Orang ni yang keluar, yang kejar Nabi Musa. Alfin wa sab'umi'ati alfin. Riwayat ni mari mana hamba tak pastilah. Cuma disebut dalam kitab tafsir Al-Imam Musawi terhadap tafsir Jalalain. 1,700,000 yang keluar. Tidak dikira lagi yang tinggal di Mesir. Yang tinggal di Mesir ramai lagi lah. 1 juta ni sikit ya. Kalau nak kira rakyat Mesir tu kalau duduk di Kairah saja, yang duduk di Kairah saya tempat ambo ngaji dulu, jumlah penduduk dia sama dengan jumlah penduduk semenanjung Malaysia. Ataupun penduduk Malaysia 30 juta. Yang duduk di Kairah saja 70 juta. Tapi waktu zaman lah ni lah. Zaman lah ni tak serupa zaman dulu. Zaman dulu tak ramai serupa zaman lah ni. Zaman lah ni habis tebal hutan-hutan apa semua, kerana manusia tu makin ramai. Populasi masyarakat tu makin ramai. Yang disebut sini 1,700,000 tentera Fir'aun yang mengejar Nabi Musa AS. Dan disebut wakanat kuda mereka 70,000. Dan Bani Israel yang keluar daripada Mesir adalah situ mi'ati alfin wa 20 alfan, 920,000. Asalnya yang masuk Mesir dulu 70 orang, tapi selepas 400 tahun daripada zaman Nabi Yusuf kepada zaman Nabi Musa 400 tahun. Jadi berlalu 400 tahun tu, daripada 70 orang kembali beramai beranak pinak jadi 920,000 orang yang keluar daripada kota Mesir menuju ke Baitul Maqdis. Cuma dia melalui laut. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Bani Israel melarikan diri pada waktu malam daripada dikejar, melarikan diri secara curi-curi pada waktu malam dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikejar oleh tentera Firaun. Kemudian apabila sampai di laut, maka Bani Israel ni putus asa. Dia kata inna la mudrakun, habislah kita kena tangkaplah kita belaka. Kemudian dia serahkan urusan kepada Nabi Musa. Nabi Musa kata inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguh Allah Ta'ala bersama aku dan dialah yang akan menunjukkan aku jalan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bah, maka kami wahyukan kepada Nabi Musa AS, pukullah dengan tongkat kamu itu laut. Fanfalaqa, maka terbelahlah lautan itu. Fakana kulli firqin, maka adalah setiap lorongan ataupun kita kata laluan dari laut tu kataudil azim, seperti gunung yang besar. Kerana laut ni kedalaman dia tidak sikit, tidak seperti sungai. Kalau sungai pun kita berasa dah reda, laut dah lagi. Jadi satu lorong dia ada 12 lorong. Jadi Nabi Musa AS pukul dengan tongkat dia, maka jadi ada 12 lorong. Kenapa? Kerana Bani Israel ada 12 kabilah. Jadi setiap kabilah tu Allah Ta'ala beri lorong. Nak kata Allah Ta'ala beri satu mukjizat yang besar, satu kurniaan yang besar kepada Bani Israel. Setiap kabilah ada highway dia nak pergi ke tempat lain, nak merentah daripada laut. Jadi wa idh faraqna bikumul bahr, ingatlah wahai Bani Israel, kami pernah dahulu membelah laut dengan sebab kamu. Hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum, sehingga kamu masuk ke dalam laut melarikan diri daripada musuh-musuh kamu. Fa anjaynakum minal gharaqi, maka kami selamatkan kamu semua daripada tenggelam. Jadi dan ketika ini seperti gua berkata, apabila satu kaum itu mendapat pertolongan daripada Allah, itulah kerana asbab mereka membantu Allah. In tansurullah yansurkum, apabila kamu bantu agama Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kamu. Tapi kalau kamu tak bantu agama Allah, maka kita pakai sudah tak nampak mukjizat. Kita pakai sudah kita ni menjadi satu bangsa pada zaman ni, umat Islam zaman kita ni menjadi satu bangsa yang tidak terkedepan. Orang tak nampak kita ni bangsa yang ditakuti. Kenapa? Kerana kita tidak membantu agama Allah secara kolektif, secara keseluruhan. Tapi boleh jadi yang mari masjid ni menolong agama Allah belaka, tapi tidak semua. Jadi bila tidak semua umat Islam itu bersatu, berpecah dan sebagainya, maka sebab itu kita tak benar-benar seperti yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Kenapa mereka boleh membelah lautan? Kerana mereka masa itu bersatu. Kerana mereka masa itu membenarkan atau melakukan semua perintah Allah.
maka mereka mendapat janji Allah Subhanahu wa taala. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, iaitu tentera-tentera Fir'aun, qaumuhu ma'ahu, dan Fir'aun sekalilah, qaumuhu ma'ahu, dan kaumnya bersama dengan dia sekali. Jadi Fir'aun pun termasuk dengan yang tenggelam. Wa antum tanzurun, dan selepas selamat Bani Israel itu daripada merentasi lautan, wa antum tanzurun, kamu melihat pula, kamu menyaksikan pula bagaimana lautan itu ila intibaqil bahri alaihim, bagaimana lautan itu bersatu kembali. Jadi seolah-olah mereka berjalan di dalam laut tu, tengok ikan-ikan lalu. Itu satu nikmat besar tu. Satu nikmat besar Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel. Tu kalau mungkin kita boleh kata zaman kita ni karamah, perkara luar biasa yang Allah Ta'ala beri kepada kekasih dia. Kadang-kadang kekasih Allah itu beri karamah, benda luar biasa. Tapi zaman sekarang ni kurang lah. Kenapa? Kerana Tok Guru pun ramah tak ada dah. Kalau Tok Guru ramah, ada lagi karamah-karamah. Lah ni banyak Tok Guru, Tok Guru. Jadilah kita ni tak nampak dah karamah. Padahal apa ni lahir pula sekumpulan muncul pula kumpulan zaman kita ni yang menafikan pula karamah. Dia kata ya ke ada tu wali boleh terbang, ya ke ada tu wali boleh jalan atas air. Dia kata mustahil boleh ada tu wali. Ada orang share dalam buku, kata ada wali pada zaman tidak zaman sahabat, zaman selepas tu yang boleh terbang di langit, yang boleh berjalan atas air. Kalau benar ada, mesti akan ada dalam Quran. Ni ada dalam Quran ni. Kita nak jawab, ni ada dalam Quran. Pas Nabi Sulaiman boleh terbang dengan apa? Wali Sulaiman ar-riha wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Dan bagi Nabi Sulaiman itu Allah Ta'ala kurniakan dia angin yang dia boleh berjalan dengan waktu yang singkat. Ya orang berjalan biasa sebulan, tapi dia boleh jalan sebentar. Jadi itu ada manusia yang boleh terbang di atas udara. Jadi mana mustahil? Jadi itu hanya mustahil adat, bukan mustahil akal. Jadi mustahil adat ni benda yang Allah Ta'ala kalau nak berjadi boleh berjadi. Allah Ta'ala tidak mustahil dia boleh memanjangkan umur seseorang. Tak mustahil adanya Nabi Khidir ni panjangkan umur, ataupun ada yang Musa As-Samiri yang dipanjangkan umur. Tidak mustahil. Jadi tidak sama mustahil akal dengan mustahil adat. Baik. Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Jadi itu satu kurniaan Allah kepada Bani Israel. Jadi melihat musuh yang tenggelam di hadapan mereka itu satu kurniaan pula. Kerana mereka berasa lega, berasa selamat apabila melihat musuh mereka telah mati di hadapan mata mereka. Sebab itu disebut wa antum tanzurun tu, kerana melihat kepada kematian musuh itu pun satu nikmat. Kerana apa? Kerana kita rasa kita selamat. Kita kena kejar dengan rimah hamba-hamba kita. Benda tengah jalan rimah jatuh dalam terowong, jatuh dalam lubang ke mana, kita tengok dia selamat, kita berasa lega. Jadi melihat kepada musuh yang mati di hadapan kita itu satu nikmat anugerah Allah Ta'ala yang lain pula. Wa idh wa'adna bi alfin wa duniha. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa, bi alfin wa duniha, kerana ada qiraat jumhur baca wa adna, dan ada qiraat tak ingat qiraat mana disebut ni. Tak sebut sini qiraat mana yang baca wa adna. Jadi kalau ada alif, kalau ikut ilmu sarahnya, wazan fa'ala ni yaqtadi al-musyarakah, maknanya berlaku daripada dua pihak. Tak apalah itu bahasa Arab. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini satu lagi kisah sejarah yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, supaya kita mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Arba'ina lailatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perjanjian dengan Bani Israel selama 40 hari. Nu'tihi 'inda inqidha'iha at-Taurah lita'malu biha. Kami memberi selepas tamatnya tempoh 40 hari itu, kami memberi kepada Nabi Musa alaihissalam
kitab Taurat, untuk mereka beramal dengan kitab Taurat ini. Jadi selepas Nabi Musa AS selamat daripada tenggelam, daripada dikejar oleh Fir'aun, maka Nabi Musa AS pun diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekali lagi bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Sina. Dan kali ini lama Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya Nabi Musa AS bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Dan disebutkan 40 hari itu adalah pada bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pada bulan Zulhijjah. Jadi tamat tempoh uzlah itu ialah pada 10 Zulhijjah. Dan pada kali ini Nabi Musa AS membawa pengikut-pengikut dia, 70 rajulan, membawa 70 orang pengikut dia bersama dengan Nabi Musa AS. Baik, jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuat perjanjian dengan Nabi Musa AS, dan bersama dengan 70 orang yang terpilih di kalangan Nabi Musa, di kalangan umat Bani Israel, dan Nabi Musa AS ketika ini meninggalkan abang dia, iaitu Nabi Harun AS. Thumma takhadhtumul ijla, kemudian kamu menjadikan al-ijla, sapi. Kita bahasa Indonya sapi lah. Kalau bahasa bahasa Melayunya anak lembu. Al-ijla ni anak lembu. Jadi kamu menjadikan anak lembu, iaitu patung anak lembu, alladhi sarahu lakumus samiriyu ilahan. Jadi patung anak lembu tu kisah dia, ada seorang di kalangan Bani Israel yang nama dia Musa juga, tapi Musa ni Musa As-Samiri. Dan Musa As-Samiri ni di kalangan Bani Israel tu dia menzahirkan diri dia sebagai seorang yang mengikut agama Nabi Musa juga. Tapi dalamnya dia tu masih lagi ada perasaan nifak kufur, masih lagi ada perasaan ingin menyembah berhala. Jadi Bani Israel ni kita sebut tadi ada satu sifat tabiat, dia tu suka mengikut, dia tu dah biasa mengikut cara yang lama. Jadi orang yang biasa je ikut cara yang lama ni dia tak legi. Kita ajar cara baru pun payah nak ikut. Jadi Nabi Musa ni berhadap dengan kaum dia, ia kehabda, ia masih lagi nak beramal dengan penyembahan berhala seperti mana yang mana Fir'aun dan agama yang ada pada zaman tamadun Mesir purba. Jadi bila Nabi Musa AS suruh sembah Allah, jangan mensyirikkan Allah, jangan sembah patung berhala, itu pun disebut oleh guru Ambo apabila mereka berhijrah daripada Mesir ke tempat dia tu, tempat dia duduk di Semenanjung Sinai itu, mereka membuka menjadikan 5 patung berhala. Dia cari batu mana-mana, buat pula patung berhala. Itu perkara dah. Yang ni apabila Nabi Musa AS bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari, maka ada seorang di kalangan mereka namanya Musa As-Samiri, dia jadikan satu patung daripada anak lembu. Kemudian patung daripada anak lembu ni, dia pun ambil bekas tapak kaki Jibril, bekas tapak kaki kuda Jibril, min athari Rasul, disebut oleh Quran. Ambil bekas tapak kaki kuda Jibril, kemudian diletakkan di patung Samiri. Bukan patung Samiri itu nama dia, patung anak lembu, sehingga patung anak lembu tu boleh berbunyi, bersuara. Jadi Bani Israel pun nampak, oh ada patung yang asalnya batu tapi boleh hidup, maka inilah Tuhan kita sekarang ni. Hak patung lain tak boleh hidup, hak patung ni boleh hidup. Maka mereka menyembah patung anak lembu, kerana itu yang diajarkan kepada mereka oleh Samiri. Jadi setelah Nabi Musa AS meninggalkan mereka selama 40 hari sahaja, mereka telah kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut bilangan mereka yang syirik ni, tak silap ambil 120,000 disebut sini ni, tak jumpa. Yang syirik kepada Allah tu bilangnya dia 120,000, ramah. Jadi yang menyembah anak lembu tu ramah. Jadi penipala Nabi Musa AS nak fikir nak lagu mana nak suruh mereka ni semua ni menyembah Allah yang Esa. Jadi kerana itulah kita sebut kenapa kisah yang paling banyak disebut dalam Quran ni kisah Nabi Musa AS. Tu gua berkata kenapa kisah yang paling banyak diulang-ulang dalam Quran, walaupun cerita dia sama tapi Quran ulang juga.
Kerana itulah yang berlaku pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang payah untuk kita mentarbiah, payah kadang-kadang jadi baik, kadang jadi tak baik semula. Nabi kata pada akhir zaman manusia ini yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kadang-kadang pada waktu pagi mereka beriman, pada waktu petang mereka jadi kufur. Kemudian pada waktu pagi petang mereka beriman semula, pada waktu pagi mereka kufur. Jadi payahnya untuk membentuk diri kita sendiri dulu sebelum orang lain, untuk membentuk diri kita ni. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Musa AS terhadap kaumnya. Cuma kita tidaklah sampai tahap kita mensyirikkan Allah. Tapi teruknya penyakit-penyakit yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW ini telah ada dulu. Sebab tu nanti disebut arinallaha jahrah. Pengikut Nabi Musa nak tengok Allah. Jadi itu satu sifat itu material, menganggap Tuhan ini ialah benda yang perlu dilihat, barulah Tuhan. Penyakit tu ada pada saintis sekarang ni. Saintis ni tidak akan mempercayai ada satu entiti namanya God, Tuhan, selagi mana tidak dibuktikan dengan eksperimen, tidak dibuktikan dengan teropong dia tak nampak. Tengok ke langit nampak planet Mars, tengok teleskop nampak bakteria. Apa nak tengok Tuhan mana? Jadi kalau Tuhan itu tidak boleh dilihat, maka Tuhan itu tidak ada. Itu penyakit yang ada pada zaman Nabi Musa AS, yang mana dia nak tengok Tuhan dia, maka dia buat patung ni kerana nak tengok Tuhan dia. Penyakit itu ada pada zaman kita. Baik, lakin ilahan min ba'dihi ay ba'da dhahabihi ila mi'adina. Dan mereka menjadikan patung anak lembu itu sebagai Tuhan mereka selepas daripada pemergian Nabi Musa AS untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum zalimun, dan kamu zalim bittikhadhihi liwad'ikum al-ibadah fi ghairi mahalliha, dengan kamu menjadikan patung anak lembu itu sebagai sembahan fi ghairi mahalliha, tidak pada tempatnya. Jadi mereka telah berlaku zalim dengan menjadikan patung anak lembu itu sebagai Tuhan mereka. Summa afawna ankum ay mahawna dhunubakum. Kemudian walaupun mereka telah syirik kepada Allah, tapi Allah SWT masih kasih kepada Bani Israel. Allah SWT masih mengampunkan Bani Israel. Kemudian kami mengampunkan kamu min ba'di dzalika, selepas daripada itu, iaitu al-ittikhadz, selepas kamu menjadikan patung anak lembu itu sebagai sembahan, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur ni'matana alaikum, nikmat kami yang kami kurniakan kepada kamu. Jadi bila Allah SWT ampunkan kita, kalau Bani Israel Allah Ta'ala ampunkan dia dosa dia menyembah patung, kita ni menyembah dunia. Dalam hati kita ni banyak kali kita terjatuh kepada cinta dunia. Kemudian Allah Ta'ala ampun kita, astagfirullahalazim, banyak kita ni banyak ingat dunia kita ni, kita pun bertaubat kepada Allah, kemudian jatuh lagi. Kemudian Tuhan nak katalah, Tuhan maafkan Bani Israel ni, bersyukurlah atas kemaafan Allah terhadap kamu. Dan kita pun bila kita terjatuh dalam satu maksiat, cinta kepada dunia dan sebagainya, maka kita bertaubat. Bersyukurlah bila Allah Ta'ala terima taubat kita. Takut-takut bila kita tak syukur, kita terjatuh semula ke dalam perkara yang sama, na'udzubillah. InsyaAllah kita akan sambung. Wa idh atayna Musal kitab wal furqan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.